Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengalaman awal di sekolah PALS yang di bawah program FCE 3804 yang berlangsung selama 2 minggu di Sekolah Menengah Kebangsaan Wakaf Baru. Jadi saya membuat program PALS ini di bawah program pengajian Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Nama saya adalah Muhammad Arfan bin Mayidin dan nombor metrik saya 201963. Jadi saya akan mulakan dengan latar belakang sekolah. Jadi sejarah sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Wakaf Baru ini diasaskan pada tahun 1981 iaitu pada 16 April yang terdiri pada masa itu adalah tingkatan 1 dan tingkatan 2 yang tinggal di sekitar Wakaf Baru dan sekitarnya. Pengetua pertama iaitu Tuan Haji Hussein bin Saleh dan guru adalah seramai 21 orang sahaja pada waktu itu. Jadi lokasi sekolah ini terletak di nombor 269A Jalan Sekolah Menengah Wakaf Baru 16250 Wakaf Baru, Kelantan. Dan sekolah ini terletak sedikit jauh dengan bandar dan kawasan perindustrian. Jadi sekolah ini tidak mempunyai bunyi bising dan amat menyenangkan untuk belajar. Jadi visi sekolah ini adalah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Dan misi sekolah ini adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi untuk persekitaran sekolah ini adalah mempunyai 65 buah bilik darjah, mempunyai sebuah bangunan makmal sains dan sebuah makmal komputer, dan mempunyai penempatan pendidikan khas, mempunyai bengkel ERT, pejabat sekolah, bilik mesyuarat dan sebagainya. Jadi ini adalah carta organisasi yang tertinggi di sekolah ini. Dimulakan dengan pengetua. Pengetua adalah Encik Muhammad Azmi bin Awang. Pengetua adalah badan tertinggi sekolah, merancang pembangunan fizikal sekolah, merancang pembangunan rohani dan sasiah pelajar, bertugas sebagai jawatan kuasa bertindak segera ke atas masalah, merancang takwin sekolah dan memastikan pelaksana segala program dirancang mengikut jadual, bertindak sebagai jawatan kuasa penilai pencapaian akademik. Manakala untuk penolong kanan pentadbiran iaitu Encik Muhammad Razali bin Ahmad, iaitu membantu pengetua dalam perancangan dan pengurusan berkaitan dengan bidangnya dan persatuan akademik. Jadi penolong kanan HEM iaitu Encik Kamaruddin bin Encik Bakar, iaitu tugas beliau adalah melibatkan guru dalam meningkatkan kebajikan. Kes disiplin yang berat dirujuk kepada pengetua dan membantu meringankan masalah pelajar, menerima menimbang segala cadangan pelajar, guru dan ibu bapa, mesyuarat sidang melibatkan penuh seluruh AJK. Untuk penolong kanan kurikulum iaitu Encik Muhammad Nik Hussein bin Nik Ali, iaitu bertanggungjawab dalam pelaksanaan ketetapan kurikulum, menyelaras dan meluluskan program tahunan dan memastikan semua kurikulum berjalan dengan berterusan. Saya akan membincangkan tentang budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah di Sekolah Menengah Wakaf Baru mempunyai 12 budaya iaitu bersih dan ceria, membaca dan mencatat, memberi salam, senyum dan tunduk, sopan santun, patuh, sihat dan cergas, syukur, takwa, beratur, prihatin, ICT dan bersegera. Manakala untuk budaya kerja adalah budaya kerja berpasukan, budaya menguruskan masa dengan baik, mempunyai sifat terbuka, bekerja bersungguh-sungguh, budaya berbincang, budaya berkongsi ilmu. Jadi ini adalah senarai PIBG dan alumni sekolah, iaitu PIBG yang di-Pertua Agong Datuk Haji Rosdi bin Abdul Aziz, yang di-Pertua Agong Wang Abdul Halim bin Wan Mat, dan ex officio Azmi bin Awang, Setiausaha Encik Asbullah bin Ibrahim, penolong Setiausaha Noraini bin Rahim,
Abdul Rahim dan Bendahari Nuriah bin Zakaria. Kalau untuk alumni adalah dipengerusi oleh Encik Muhammad Azmi bin Awang adalah pengetua sekolah itu sendiri. Dan tugas alumni adalah menyokong persatuan ibu bapa iaitu PIBG berfungsi untuk merapatkan jurang antara semua bekas-bekas pelajar dan guru-guru dan badan PIBG. Kadang-kadang alumni ini memberikan bantuan kepada pihak PIBG ataupun pihak sekolah untuk melakukan sesuatu refleksi terhadap pengurusan bilik darjah ya. Jadi refleksi pertama adalah alat bantu mengajar dan alat bahan bantu mengajar. Iaitu saya perhati alat bantuan mengajar yang digunakan adalah seperti WhatsApp, Telegram, YouTube dan Google Meet. Aplikasi ini sangat penting kerana semua pelajar belajar dalam menggunakan atas talian. Jadi amalan pedagogi kelas atas talian adalah seperti menghantar video projek ERT ataupun RBT melalui aplikasi Telegram, iaitu menghantar semua video projek ataupun video yang disuruh oleh cikgunya adalah melalui Telegram. Dan terdapat kekurangan yang tidak dalam sistem ini adalah saya memahati adalah mereka kurang fokus dalam menonton video YouTube yang diberikan oleh cikgu kepada WhatsApp, dan mereka mungkin tidak mencatat apa yang cikgu tu bagi. Jadi rancangan pelajar yang fleksibel kerana pelajar perlu menonton video dan mencatat. Ada yang pelajar yang mencatat dan membuat nota semasa menonton video tersebut. Jadi amalan kebat hanya dah diamalkan dengan lisan sahaja. Ramai pelajar yang tidak hadir kerana mengalami masalah rangkaian internet. Daripada program kebat ini adalah saya rasa tidak begitu fleksibel ya, kerana kebat hanya dilakukan dengan lisan. Mungkin peperiksaan PT3 tidak ada. Jadi kebat ini sangat tidak diterapkan kepada pelajar tingkatan 3 kerana hanyalah belajar dan menyatakan soalan melalui kebat sahaja. Amalan ini adalah bagus kerana untuk menjadi pendidik di masa hadapan, guru pendamping saya telah memberikan banyak contoh untuk menggunakan semasa PDPR, iaitu PDPR online ini adalah alat bantu mengajar ataupun rancangan pengajaran yang sangat tepat seperti jadual dan beberapanya lagi. Jadi ini adalah Telegram. Aplikasi Telegram ini alat bantu mengajar seperti buku teks, dan ini adalah kelas pertama dan saya. Jadi ini adalah refleksi terhadap aktiviti co-curriculum, iaitu saya telah menyertai sukan berbasikal bersama guru pendamping saya, dan sukan co-curriculum ini mempunyai carta organisasi kelab dan guru pemantau. Perjumpaan dilakukan di dalam Google Meet dan kehadiran direkodkan dalam Google Form. Dan aktiviti dijalankan adalah seperti kuis keselamatan jalan raya peringkat kebangsaan. Untuk sukan berbasikal mempunyai 2 kumpulan, iaitu satu kumpulan untuk tingkatan 1, 2, 3 dan kumpulan 2 terdiri daripada tingkatan 4 dan 5. Untuk co-curriculum ini mempunyai laman rasmi untuk co-curriculum untuk memudahkan membantu pelajar untuk mencari maklumat tentang co-curriculum. Jadi sebagai pelajar yang ingin menjadi pendidik, dengan co-curriculum ini dapat membantu saya untuk membantu saya memahami lagi tentang co-curriculum sekolah dengan program PALS ini. Untuk refleksi budaya sekolah dan budaya kerja. Jadi budaya sekolah saya dapat refleksi daripada apa yang saya telah masuk dan saya telah pergi ke sekolah. Pelajar dapat mencatat video dengan belajar, iaitu budaya sekolah yang pertama. Jadi pelajar dapat mencatat ya, iaitu budaya sekolah. Pelajar yang baru setelah keluar dari PDP akan memberi salam. Jadi budaya sekolah yang seperti salam ini telah diamalkan oleh murid-murid ya. Jadi pelajar menggunakan aplikasi yang diberikan oleh guru dengan baik dan mereka bermanfaat di situasi pandemik. Jadi pelajar telah memahami dan pandai menggunakan ICT mengikut budaya sekolah ya. Sekolah menengah Wakaf Baru ini sangat bersih dan sangat ceria. Jadi ini bersih dan ceria ini telah diamalkan oleh murid-murid di sekolah Wakaf Baru. Jadi budaya kerja bermesyuarat dahulu sebelum melakukan suatu program. Guru menepati masa dalam melakukan PDPR
Walaupun PDPR atas talian, guru-guru tidak malu menyatakan masalah. Guru-guru bersungguh dengan melakukan PDPR, perbincangan antara guru sebelum melakukan perjumpaan, berkongsi ilmu pengetahuan di Google Meet. Jadi kesimpulannya dapat pengalaman baru tentang pengurusan sekolah dengan merasai sendiri pengalaman dunia pendidikan, mendapat banyak kesulitan belajar dan keadaan atas talian kerana pandemik, menjadi pemerhati dan mengkaji bagaimana kurikulum sebuah sekolah itu dapat berjalan dengan lancar, dapat berinteraksi dengan pelajar supaya mereka dapat berkongsi maklumat tentang pelajar sekolah. Jadi cadangan program sulam yang saya sekolah telah anjurkan iaitu program cerdik, iaitu anjuran syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, iaitu pengurusannya di bawah Cikgu Muhammad Azhar bin Idris, iaitu penyelaras subjek RBT Sekolah Menengah Wakaf Baru, iaitu memberi bantuan berbentuk komputer pada pelajar Sekolah Menengah Wakaf Baru, dan Sekolah Menengah Wakaf Baru ini dipilih menjadi salah satu wakil daripada sekolah di daerah tempat untuk mengagih dan komputer riba kepada pelajar tingkatan 5. Jadi untuk cadangan saya adalah memperbanyakkan lagi agihan, bukan sekadar di bawah program ini saja, mungkin di bawah program lain dapat membahagi dan membantu pelajar yang ingin belajar, yang tidak dapat belajar di dalam situasi pandemik ini. Mungkin pandemik ini berlarutan hingga lama dan tidak tahu bila boleh negara pulih. Jadi agensi-agensi seperti ini perlulah membantu para pelajar dalam untuk memberikan bantuan untuk mereka belajar dengan lebih selesa. Jadi sekian saja daripada saya. Terima kasih.